InsyaAllah kita akan menyambung lagi bicara sufi kita yang keempat, iaitu dengan tajuk kepentingan tariqah sufiyah kepada ahli ilmu. InsyaAllah bicara sufi kita yang keempat akan disampaikan oleh Tuan Guru Baba Ahmad Ridauddin bin Abdul Wahab, Mudir Mahat Ihya Ulumuddin Pulau Pinang dan Rais Am Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia. Naam. Majlis dengan segala hormatnya menyebut Tuan Guru ke pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfaju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbi fi kulli amhatin wa nafasin bi adli kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, pertama kali yang bahagia saya Fadilah Tuan Haji Amran bin Awaluddin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, dan para ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Sembilan, para alim ulama, tuan-tuan guru, syekh-syekh tariqah, para mursyid. Lebih dulu saya minta maaf, minta izin untuk bercakap di hadapan para alim ulama, para kiai-kiai, tengku-tengku daripada ulama daripada Indonesia, dan para baba-baba, Masya Allah, daripada Fatani, Selatan Talent, dan ada yang datang daripada Kemboja. Saya amat malu dan minta izin, tetapi oleh kerana diberi amanah sebagai wakil Nahdlatul Ulama Malaysia, Naam, saya cuba jugalah bercakap, memberi tajuk yang diberikan, iaitulah tentang kepentingan bertarikat bagi para ahli ilmu. Sebenarnya tarikat ini bukan hanya penting hanya kepada ahli ilmu, bahkan seluruh umat perlu bertarikat. Apabila menyebut tarikat, dia membabitkan ilmu tasawuf. Jadi kita kena terlebih dulu mengetahui apakah hakikat tasawuf dan bertasawuf. Sebab setiap yang bertarikat
dia bertasawuf. Tapi setiap yang bertasawuf tak semestinya bertarikat. Tarikat yang telah diistilahkan oleh ulama-ulama tasawuf, bukan tarikat lughawi. Tarikat lughawi ini jalan, tapi tarikat yang telah diistilahkan oleh ahli-ahli tasawuf. Jadi setiap yang bertarikat dia bertasawuf, tapi setiap yang bertasawuf tak semestinya bertarikat. Jadi terlebih dulu bila sebut bertasawuf, maknanya berkait dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf di mana telah maklum merupakan ilmu yang wajib. Yang wajib kita tahu. Sebab ilmu tasawuf ilmu yang membabitkan tentang takhliyah, iaitulah menyucikan, membersihkan sifat-sifat mazmumah, dan membabitkan tahliyah, iaitulah menghiaskan dengan sifat-sifat mahmudah. Ini sebagaimana yang maklum dalam kitab-kitab tasawuf. Ilmu tasawuf menekankan tentang ahwalul qulub, tentang hati, tasfiyatul qulub, dan menyucikan hati, dan sehingga sampai kepada orang yang betul-betul ikhlas dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahamiyatut tasawuf, kepentingan ilmu tasawuf, oleh kerana asalnya ilmu tasawuf ni dia bukan wajib, tapi oleh kerana Allah menyentuh, Allah banyak mengancam, dan Nabi banyak mengancam dalam Quran dan hadis tentang orang-orang yang tidak ikhlas, dan tentang melakukan perkara-perkara yang haram, dan tentang takabur, riya, sum'ah dan sebagainya. Allah menyebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan melainkan beribadat kepada Allah dengan ikhlas. Allah menyuruh kita ibadat dengan ikhlas. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka willah bagi mereka yang semayang dalam keadaan mereka lalai dan lupa dengan Allah. Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah ya Muhammad, innama harrama rabbi, sesungguhnya Tuhan aku mengharamkan al-fawahish, segala perkara-perkara yang keji, ma zahara minha, apa yang zahir, wa ma batan, dan apa yang batin. Hak zahir dan batin Allah Ta'ala haramkan perkara yang keji. Wala taqrabul fawahish, dan jangan kamu dekati perkara-perkara yang keji, ma zahara minha wa ma batan. Dan Nabi ada menyebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya satu zarrah daripada takabur. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang menyentuh tentang perkara-perkara ini, perkara-perkara fawahish, dan tentang riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Dan ilmu ini, perkara-perkara ini kita tidak akan dapat melainkan dengan kita belajar ilmu tasawuf. Oleh kerana itu, ilmu tasawuf wajib kita belajar. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu kewajipan. Kita wajib melihara diri kita daripada perkara yang keji, zahir dan batin. Allah Ta'ala mengharamkan kita buat satu perkara yang keji. Perkara yang keji ni luah umum.
setiap maksiat keji, dan ada lagi yang keji yang bukan maksiat. Jadi umum, bila sebut fawahish umum. Jadi oleh kerana itu kita perlu belajar ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf lah yang membawa kepada bersih hati dan membawa kepada kita beramal dengan apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas hati. Oleh kerana itu ilmu tasawuf menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukum bagi maqasid. Kita belajar tasawuf untuk membersihkan hati, untuk takhliyah, buang sifat mazmumah, dan tahliyah, masukkan sifat mahmudah. Tidak dapat perkara itu melainkan dengan kita belajar ilmu tasawuf. Kemudian bertasawuf. Tapi tadi ilmu tasawuf kita belum sebut lagi bertarikat, tasawuf dan bertasawuf. Bertasawuf maknanya kita mendalami dan kita beramal, dan hati kita sentiasa duduk dalam ilmu tasawuf dan beramal praktik dalam kehidupan kita. Itu bertasawuf. Hanya sekadar kalau kita belajar ilmu tasawuf tapi kita tidak mendalami dan tidak menghayati dan tidak menceburi di dalam ilmu tasawuf, maka itu bukan bertasawuf. Bukan bertasawuf. Sebab itu bukan semua yang belajar ilmu tasawuf dipanggil sufi. Bukan semua yang belajar ilmu tasawuf digelarkan sufi, tidak. Ataupun mutasawwif, tidak. Seperti mana bukan semua yang belajar fiqh dipanggil faqih. Bukan semua yang belajar ilmu kalam dipanggil mutakallim. Bukan semua yang belajar ilmu tasawuf dipanggil mutasawwif ataupun sufi. Jadi mana kita perlu bertasawuf. Ni nak sampai kepada bertarikat ni, situ dulu. Kita perlu belajar tasawuf dan bertasawuf. Faham tak? Sebelum bertarikat. Bertasawuf mana kita ceburi diri kita. Lepas tu disebut dengan at-taghalghul. At-taghalghul. Lepas tu sebut Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili, wa man lam yataghalghal fi ilmina haza mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la yash'ur. Man lam yataghalghal, siapa-siapa yang tidak menceburi, tidak mendalami, menghayati pada ilmu tasawuf kami ini, mata musirran 'alal kaba'ir, dia mati dalam keadaan dosa besar, wa huwa la yash'uru, dan dia tak sedar dan tak khabar. Dia tak khabar. Dia mati dalam keadaan dosa besar dengan sebab tidak taghalghul, tidak ceburi dan mendalami dan menghayati hidup secara ahli sufi. Dan begitu juga disebut dengan al-khawt, at-taghalghul. Al-khawt, al-khawt ni mengharungi, bersusah payah untuk memahami ilmu tasawuf dan beramal. Dan juga dipanggil dengan ad-dukhul. Ad-dukhul masuk dalam golongan ahli sufi. Sebab tu Hujjatul Islam Imam Ghazali, sebelum beliau mencuburi dalam ilmu tasawuf, lalu beliau cuba masuk di dalam tarikat ahli tasawuf, lalu natijah yang beliau dapat, apa beliau kata? Ad-dukhul ma'as sufiyah fardu ain. Ad-dukhul ma'as sufiyah fardu ainin. Kita masuk dan menyelami di dalam ilmu tasawuf itu fardu ain. Itu selepas beliau menyertai dan cuba masuk di kalangan ahli sufi. Itu mutasawwif. Perlu bertasawuf. Bina takalluf. Tasawuf takalluf. Kita perlu dengan bersungguh-sungguh.
Jadi apakah jalan untuk kita ni bertasawuf? Itu. Macam manakah kita nak dapat agar kita ni masuk dalam golongan mutasawwif? Walaupun saya sebut tadi, ilmu tasawuf ini, bertarikat ini penting pada semua umat. Tapi tajuk yang diberi ialah kepada ahli ilmu, sebab kita sebagai ahli ilmu perlu mencontohi umat-umat yang lain. Apabila kita bertarikat, bertasawuf dan bertarikat, maka insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi guru yang murabbi, guru yang mursyid, guru yang kenal Allah dengan Allah. Araftu rabbi bi rabbi. Guru yang al-mustadillu bihi, bukan al-mustadillu alaih. Guru yang berdalil alam ini dengan Allah, bukan guru yang berdalil Allah dengan alam. Ahli sufi mereka berdalilkan alam ini dengan Allah. Dalil alam ini adalah Allah. Bukan golongan yang al-mustadillu alaih. Mana mereka berdalilkan ada Allah dengan alam. Tapi bukan kita kritik ilmu tauhid, tidak. Lain lubuk lain ikan, lain lubuk lain ikan. Tapi kalau boleh kita nak kita ni berdalil alam ini dengan Allah, maknanya kita nampak Allah dulu sebelum nampak makhluk ini. Apabila kita berdalil alam ini atas wujudnya Allah, ketika itu kita sedang dihijab oleh Allah. Allah dengan kita telah terhijab. Kita nak berdalil dengan Allah. Sebab itulah golongan sufi mereka telah mendapat makrifah khassah, mendapat makrifah yang khusus, iaitulah mereka mendapat makrifah daripada pengenalan yang Allah telah campak kepada mereka sendiri. Ini ahli tasawuf. Jadi mudah-mudahan kita jadi begitu. Ahli ilmu bila mereka bertarikat, bertasawuf, mereka akan berdakwah dengan aqwal, dengan perkataan mereka dan ahwal, dan ahwal-ahwal mereka. Sebab tu golongan ahli tasawuf mudah bila mereka nak berdakwah manusia, iaitu dengan ahwal. Cukup dengan kita bersuhbah, walaupun kita tak belajar, tapi bersuhbah, berdamping dengan mereka. Sebab pandangan mereka pandangan Allah, penglihatan mereka penglihatan Allah. Kuntu sam'ahu hina yasma'u bih, kuntu basarahu hina yubsiru bih, dan seterusnya dalam hadis Bukhari. Jadi tarikat merupakan jalan mudah, jalan mudah untuk kita bertasawuf dan beramal dengan ilmu tasawuf. Itu jalan mudah. Kalau hanya sekadar kita ini bertasawuf, belajar tasawuf dan bertasawuf tanpa bertarikat, kita tidak ada guru mursyid, kita tidak ada silsilah ruhaniyah, sanad tarikat. Guru kita, guru kita, guru kita, guru kita, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah ruhaniyah. Silsilah tarikat ni, guru-guru yang atas ni bukan calang-calang, bukan calang-calang ulama yang di atas kita. Kita akan jumpa Syekh Abdul Qadir Jailani, kita akan jumpa macam-macam wali-wali Allah di atas, Ma'ruf Al-Qurhi, Sirri As-Sakti, dan banyak di dalam rangkaian kita. InsyaAllah dengan kita bertarikat, kita akan bersambung sanad kita ni dengan para ahli-ahli sufi, wali-wali Allah, sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kepentingan bertarikat. Sebab tu kata Al-Hafiz As-Said Muhammad Siddiq Al-Ghummari, apa kata dia? At-tasawuf bila syakin maqamul ihsan. Tasawuf ini tidak syak lagi, ialah merupakan maqam ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kau beribadat seolah-olahnya kamu melihat dia. Kalau kamu tidak mampu ingat macam tu, kamu kena ingat bahawa Allah melihat kamu. Maqam musyahadah dan maqam muraqabah. Jadi at-tasawuf bila syakin maqamul ihsan. Rata-rata ulama mengatakan ihsan isyarat kepada tasawuf, iman isyarat kepada tauhid, Islam isyarat kepada fiqh. Lalu kata beliau, apabila Jibril datang tanya tentang ihsan, Islam, iman dan ihsan, lalu apa kata Nabi? Nabi panggil Sayyidina Umar. Kamu tahu tak siapa yang datang? Katakan, itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kamu nak mengajar apakah agama. Dia mengajar agama kamu. Jadi rukun agama ialah Islam, iman dan ihsan. Ihsan di penghujung, agar kita ini di hujung kita ini hidup dalam berihsan dan bertasawuf. Dan kata beliau, al-Islam ta'atun wa ibadah. Islam itu taat dan ibadah. Wal iman nurun wa akidah. Iman itu merupakan nur dan akidah. Wal ihsan muraqabah wa musyahadah. Ihsan itu ialah muraqabah dan musyahadah. Macam mana kita nak meraih, nak mendapat maqam muraqabah dan musyahadah ini? Macam mana kita nak mendapat maqam muraqabah dan musyahadah? Tidak lain jalan dekat, jalan mudah dengan kita bertarikat. Maka guru tarikat, guru mursyid akan membimbing ke arah kita mencapai maqam muraqabah dan musyahadah melalui proses kita menjadi murid dan kita menjadi salik, kita menjadi wasil, lalu menjadi al-arif billah, ma'rifah khassah. Jadi tidak ada jalan melainkan dengan kita bertarikat sebagai jalan mudah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili bila ditanya, boleh tak kita berzikir tanpa ada guru mursyid? Apa beza di antara orang yang berzikir ada guru mursyid dengan tidak ada guru mursyid? Maksud kita berzikir tanpa bertarikat dengan berzikir tidak bertarikat. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kata, bila kita berzikir tanpa bertarikat, seumpama naik kapal tanpa ada nakhoda. Kita naik kapal tanpa ada yang membawa. Naik kapal tanpa nakhoda. Jadi ikut kapal pergi. Kadang-kadang mungkin dia sampai, kadang-kadang tak sampai. Kadang-kadang tak sampai, dia pusing balik, lambat nak sampai. Tetapi yang bertasawuf dan dia bertarikat, berzikir dengan bertarikat, maka dia seumpama naik kapal yang ada nakhoda, membawa dia. Yang membawa tu siapa? Syekhut tariqah, guru mursyid. Dia yang membawa agar kita cepat sampai ke destinasi dengan cepat. Mana? Al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Itu bertarikat. Dan kapal itu umpama tarikat. Dan pengemudi itu, nakhoda, merupakan seolah macam guru mursyid. Dan bekalan yang terdapat dalam kapal itu ialah zikir dan wirid. Zikir dan wirid itu merupakan bekal. Dan kapal itu tariqah, dan yang membawa kapal itu guru mursyid. Jadi kita akan sampai dengan cepat. Dan mengenai tentang tarikat,
ingin saya sentuhkan di sini, Syekh Al-Faqih Al-Hanafi Al-Hafqafi merupakan pengarang kitab Ad-Durrul Mukhtar, kitab yang popular Ad-Durru Al-Mukhtar. Apa kata dia? Inna Aba Ali Ad-Daqqaq qala akhastu tariqah min Abi Qasim Al-Nasru Abazi. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq ni saya baru baca di pondok kitab Risalah Qusyairiyah. Dalam Risalah Qusyairi, Imam Qusyairi sebut Syekh Ali Ad-Daqqaq ni dia mengajar di satu tempat nama dia Miru, satu tempat di Miru di belah Jordan. Dia mengajar, jin-jin datang belajar dengan beliau. Sehingga satu hari dia sakit, dia nak balik ke kampung ke Naisabur. Dia kata, aku nak tinggal bumi ni, aku nak balik Naisabur. Jin datang bawah, jin datang, tak boleh, kamu tidak boleh tinggal, kami nak mengaji dengan kamu. Jin ancam Sidi Abu Ali Ad-Daqqaq dengan sebab mereka sedap belajar dengan beliau. Apa kata beliau? Akhastu tariqah, aku ambil tarikat min Abi Qasim Al-Nasru Abazi. Wa qala Abu Qasim ana akhastuha, aku ambil tarikat min Shibli, daripada Imam Shibli. Dan Imam Shibli ambil tarikat min Sirri As-Sakti, Sirri As-Sakti. Dan Sirri As-Sakti ambil tarikat daripada Al-Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Al-Qurhi ambil tarikat daripada Daud At-Ta'i. Dan Daud At-Ta'i akhadhal ilma wa tariqah an Abi Hanifah An-Nu'man. Daud At-Ta'i ambil tarikat daripada Imam Abu Hanifah. Maknanya Imam Abu Hanifah Syekhut Tariqah, Syekhut Tariqah. Betul juga tentang tasawuf Imam Syafi'i. Beliau berkata, aku mendapat faedah daripada aku berdamping dengan ahli-ahli tasawuf. Aku dapat 3 faedah daripada ahli tasawuf. Al-waqtu sayf, idza lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seumpama pedang, apabila kamu tak putuskan, maka dia akan memutuskan kamu. Wa qauluhum, dan kata mereka, nafsuka illam tashghalha bil haqq shaghalatka bil batil. Kalau kamu tidak sibukkan nafsu engkau dengan Tuhan yang hak, maka kamu akan disibukkan dengan kebatilan. Saya tak mau hurai sebab saya nak sentuh, nak beritahu kata Imam Syafi'i mengiktiraf ahli sufi. Dia kata sahibtu as-sufiyah, sahibtu as-sufiyah, aku berdamping dengan ahli sufi. Imam Syafi'i tak mencela ahli sufi. Wa qauluhum, yang ketiga, al-adam usmah, tidak ada apa-apa itu merupakan satu usmah, satu pemeliharaan. Tidak ada apa sesuatu. Al-adam usmah. Itu kata Imam Syafi'i, sahibtu as-sufiyah pastapattu minhum salasa kalimat. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, ini kataan yang masyhur, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa-siapa yang belajar fiqh dan tapi dia tidak bertasawuf, maka tafassaqa. Tasawuf pun kena ingat, dia belajar, makna dia mentekun. Itu tasawuf. Takalluh, tasawwafa tasawufu, tasawuf, takallapa takalluf, takalluh, makna tekun. Dia bukan hanya sekadar mengaji tak, dia cuba bertasawuf, duduk di dalam maqam tasawuf. Itu makna tasawwafa. Man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa-siapa yang belajar fiqh dan tidak bertasawuf, maka dia tidak boleh lari daripada dosa. Dia berdosa, fasik berdosa. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah, siapa-siapa yang belajar tasawuf
tidak belajar fiqh, faqad tasandaqa, dia zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, siapa-siapa yang terkumpul pada dirinya iaitulah fiqh dan tasawuf, maka tahakkuk, mantap dan kecaplah ilmu mereka. Ini Imam Malik. Dan Imam Ahmad, saya nak sebut 4 imam ni. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ni asalnya takut untuk berdamping dengan ulama tasawuf. Dan beliau berpesan kepada anaknya, namanya Abdullah, ya waladi, alaika bil hadis wa iyyaka wa mujalasati haula'i alladzina sammau anfusahum sufiyah. Wahai anakku, belajarlah hadis. Awas kamu daripada duduk di dalam majlis golongan yang menamakan diri mereka sufiyah. Jangan kamu duduk dalam majlis golongan sufiyah. Lalu sekali Allah Ta'ala beri takdir, Allah Ta'ala bagi dia berdamping dengan Abu Hamzah Al-Baghdadi. Abu Hamzah Al-Baghdadi merupakan ahli sufi yang besar pada zaman itu. Lalu dia berdamping dengan Abu Hamzah Al-Baghdadi As-Sufi. Lalu dia tahu lagu mana ahwal kaum, ahwal tentang ahli-ahli sufi. Ahli sufi ni walaupun mereka ni bukan alim, tapi bila kita mendamping dengan mereka, mereka akan mendekatkan diri kepada Allah. Secara tak langsung hati kita akan jadi elok bila kita berdamping dengan ahli sufi, walaupun bukan syekh. Ini kelebihan dia. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal pesan, wahai anakku, jangan berdamping dengan ahli sufi. Sebab di kalangan mereka ada yang jahil. Di kalangan mereka banyak yang jahil. Tapi bila dia berdamping dengan Abu Hamzah As-Sufi dan bersama anak-anak murid beliau yang bertarikat dengan beliau, lalu dia mendapat sesuatu yang luar biasa. Sama ada daripada Abu Hamzah sendiri dan atau daripada anak-anak murid beliau. Lalu dia pesan kepada anak beliau. Apa dia kata? Ya waladi, wahai anakku, alaika bimujalasati haula'il qaum, kamu mesti kena duduk di majlis ahli sufi. Masya Allah, kamu mesti kena duduk di majlis ahli sufi. Dia tak kata kamu pergi belajarlah dengan Abu Hamzah. Tak, kamu kena duduk dalam majlis ahli sufi. Maknanya ahli sufi sendiri juga boleh mendidik Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab apa? Dia kata bila aku berdamping dengan ahli sufi, aku berdamping dengan Abu Hamzah, zadu alaina, mereka menambahkan bikasratil ilmu kepada aku, wal muraqabah, mereka menyebabkan aku ni berasa muraqabah, sentiasa aku dipantau oleh Allah, dan aku rasa al-khasyah, takut, wa zuhdu, dan zahid, dan aku berasa ulul himmah, tinggi himmahku. Ini kata Imam Malik. Jadi saya telah nukilkan empat pandangan imam mazhab tentang ahli sufi dan ahli tariqah. Sebab tu banyak perkataan ulama saya tak menukil. Saya nak nukil satu je perkataan guru saya, Syekh Mustafa Bura. Syekh Mustafa Bura, beliau merupakan salah seorang pengarang fiqh al-manhaji. Apa kata beliau? Dia kata ana sufi. Syekh Mustafa Bura ni ulama fiqh al-manhaji, pengarang fiqh manhaji, ulama fiqh. Tapi dia kata ana sufi, akhastu tariqah asy-syaziliyah, aku ambil tarikat Syazili, aku beramal dengan tarikat Syaziliyah.
Syekhi, guru aku Muhammad Al-Hashimi, Syekh Muhammad Al-Hashimi, merupakan guru tarikat Syazilah. Dan guruku juga Syekh Abu Khair Al-Midani. Jadi beliau sendiri mengaku dia sufi. Kenapa? Sebab akhastu tariqah. Sebab tu kalau orang tadi, kalau dia kata aku orang sufi, dia bertarikat. Kalau dia kata aku ahli sufi, dia memang ahli sufi. Tapi kalau dia ni belum ambil tarikat, dia kata ana sufi, kemungkinan dia sufi atau tidak. Sebab dia tidak duduk taghalghul al-khawt ad-dukhul ma'sufiyah, duduk dalam itu. Sebab tu dia berani kata ana sufi, walaupun dia tu faqih. Ana sufi. Sebab apa? Akhastu tariqah asy-Syaziliyah. Aku ambil tarikat Syazili. Sebab tu dia kata ana sufi. Aku bertarikat dengan tarikat Syazili. Syekhi, guruku ialah Syekh Muhammad Al-Hashimi dan Syekh Abu Khair Al-Midani. Kenapa hebatnya apabila kita bertarikat? Apabila kita bertarikat, kita berzikir berjemaah. Kita akan berzikir berjemaah dengan guru kita. Dan Allah menyebut, bila Allah menyebut tentang zikir, Allah guna dengan jamak. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu, aku akan ingat kamu. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allazina yazkuruna Allah. Golongan-golongan mereka ini berzikir, menyebut, ingat akan Allah qiyaman pada waktu berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan berbaring. Wa zakirina Allah katsira wa zakirat. Orang-orang yang berzikir, golongan lelaki yang berzikir sebagai zikir yang banyak, wa zakirat dan perempuan-perempuan yang berzikir. A'addallahu lahum, Allah sediakan kepada mereka, lelaki-laki dan perempuan yang berzikir, a'addallahu lahum maghfirah, keampunan, wa ajran azima, dan ganjaran yang besar. Jadi kita akan dapat berzikir secara berjemaah bersama dengan guru kita dan sahabat-sahabat kita sealiran dengan tasawuf yang tarikat yang kita ambil. Itu zikir berjemaah. Sebab itu hadis daripada Anas ada menyebut, Rasulullah pernah menyebut, iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu lalu di satu kebun syurga, farta'u, kamu duduklah dalam majlis itu. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah riyadul jannah, kebun syurga itu? Hilaku zikri, Nabi sebut kebun syurga itu halaqah zikir, hilaku zikri. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bila kita bertarikat, kita berzikir beramai-ramai, dipandu oleh guru mursyid. Ini kelebihan dia. Dan daripada Fudail bin Iyad, riwayat Abu Nu'aim daripada Fudail bin Iyad, bahawa dia menyebut, kana ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah, iza zakarullah, apabila mereka berzikir, tamayalu yaminan wa shimalan, kama tatamayalu syajarah birrih al-asif ila amam summa ila wara. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berzikir, tamayalu yaminan wa shimalan, mereka akan sengit kanan ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tamayalu
yaminan wa shimalan. Seperti mana pokok yang ditiup angin. Kadang-kadang ila amam summa ila wara, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul kalau kita tengok di Arab, di Malaysia tak boleh sesat, di Malaysia boleh bertangkap. Kita cuba nak bagi faham. Di Malaysia ni kita nak cuba nak bagi faham. Sebab tu kalau kita tengok di, khususnya di Syria ni tempat zikir. Dia pun zikir macam ni, bukan zikir macam kita, macam ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Sebab apa? Mengikut hadis sahabat-sahabat Nabi bila berzikir, tama yalu yaminan wa shimalan, yang lompat pun ada. Dah dapat amaran. Melompat pun ada, baru duduk semangat Ada yang melompat. Jadi kita cuba baru ni di Maqam Tok Kenali. Kita sendiri sebab apa? Ada golongan yang pergi berzikir, berdiri depan Maqam Tok Kenali, pakak bertikai. Kenapa bertikai? Apa yang salahnya? Salahnya di mana? Walaupun saya tak tahu golongan mana, tapi kalau sekadar berzikir, berdiri depan Maqam Tok Kenali, ya, zikir lah. Jangan berzikir benda sesat sudah. Sebab apa? Allazina yazkuruna Allah qiyaman. Qiyaman ni dulu, baru kemudian qiyam. Kita zikir duduk depan makanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu semua ada. Tak ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu imam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil duduk la ilallah. Kalau Arab dia penampar je tau. Arab ni Masya Allah. Saya ni ketika di Syria, saya terkejut juga. Sesak ke apa di Syria? Bila kita duduk, Masya Allah, keluar air mata ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar air mata, Allahu Akbar. Sampai di Syria, guru yang lumpuh boleh bangkit, boleh bangun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru kita pasal balik Malaysia, Allahu Akbar, depan makanan air sirap. Kita cuba faham. Ada golongan yang berzikir berdiri ni, tapi kita raih tempat kita lah. Tapi kita minta bagi faham, golongan atasan ni faham. Dan di situ ada mubayah. Ada mubayah. Bila kita bertarikat, kita ada mubayah. Mubayah ni janji setia. Janji setia. Kita berjanji, kita tak akan tinggal berzikir. Sebab itu dalam hadis Nabi selalu, mubayah ni memang sikap Nabi. Bukan setakat mubayah bai'atul ridwan, bai'atul aqabah lain. Ini mubayah lain. Nabi pernah panggil para sahabat daripada Ubadah bin Samit. Nabi kata apa? Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Semua, mari mubayah dengan aku. Mari mubayah dengan aku bahawa kamu jangan syirik, wala tasriku, kamu jangan mencuri, wala taznu, kamu jangan berzina, wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak kamu, wala ta'tu bi buhtanin, jangan kamu berdusta, wala ta'saw fi ma'ruf. Nabi kata, semua, mari mubayah dengan aku. Mubayah. Jangan kamu syirik dengan Allah, jangan kamu dahkai bapa, jangan kamu mencuri. Lalu kata Ubadah bin Samit, baba yang nahu, maka kami mubayah dengan dia. Ala zalik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mubayah. Dan Umaymah binti Ruqaiqah, seorang perempuan, Umaymah binti Ruqaiqah, dia kata, kami datang dalam jemaah perempuan, kami minta nak mubayah dengan Nabi. Kami minta nak mubayah dengan Nabi. Nubayyuka. Lalu mereka kata, ya Rasulullah, nubayyuka, kami nak mubayah dengan kau, ala anna alna
la nusyriku billah, ala an la nusyrika billah, kami tak akan syirik dengan Allah, dan kami tak mencuri, dan kami tak berzina. Bila Umaymah binti Ruqayyah minta nak mubaya'ah sebab nak buat perjanjian, mereka tak akan berzina dan mencuri dan sebagainya, tidak syirik dengan Allah. Lalu Nabi kata apa? Inni la usabihun nisa, aku tak boleh nak bersalam dengan perempuan. Maknanya bila mubaya'ah salam. Sebab Umaymah binti Ruqayyah dia minta nak mubaya'ah. Nabi kata maaf, ana la usabihun nisa, aku tak bersalam dengan perempuan. Maknanya bila sebut mubaya'ah ni, aku tak salam dengan perempuan. Tapi Nabi kata, walaupun aku tak salam dengan perempuan, innama qauli limi'atin ra'atin ka qauli limra'atin wahidah. Kamu tak perlu salam, tapi aku bercakap ini dengan 100 orang perempuan menepati dengan seorang. Maknanya kalau kamu ada 100 orang, cukup dengan aku bercakap. Mana? Berjanji bahawa tidak syirik dengan Allah. Jadi bila kita bertarikat, kita ada mubaya'ah, dan mubaya'ah ini merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sahabat-sahabat mubaya'ah. Banyak hadis tentang mubaya'ah. Nabi ajak sahabat, ayo mubaya'ah, jangan syirik dengan Allah SWT. Hadis banyak dalam kitab, hadis Bukhari dan Muslim. Dan yang kelima, kita ada guru mursyid. Bila kita bertarikat, kita ada guru mursyid. Allah kata apa? Likulli qaum had. Setiap kaum ada yang boleh memberi petunjuk. Setiap kaum mesti ada yang boleh memberi petunjuk. Likulli qaumin had. Ayat yang lain, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutlah jalan mereka yang bertobat kepadaku. Ikutlah jalan mereka yang bertobat kepadaku. Kalau ada siapa-siapa yang bertobat kepada aku, ikutlah jalan mereka. Inilah guru mursyid. Ayat yang lain, ulaika allazina hadallah, mereka ini orang-orang yang Allah memberi petunjuk kepada mereka. Fabi hudahum iqtadi, dengan petunjuk mereka ikutlah petunjuk mereka. Inilah guru mursyid. Ar-Rahman fas'al bihi khabira, tentang Tuhan yang Rahman tanyalah mereka yang berpengalaman. Allah suruh Nabi Muhammad tanya orang yang berpengalaman tentang Tuhan yang Rahman. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bila kita bertarikat, kita ada guru mursyid. Yang keenam, kita bersuhbah, kita berdamping. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bersama-samalah kamu dengan orang-orang yang sadiqin, yang benar. Bersuhbah. Wasbir nafsaka, sabarlah kamu ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarlah kamu, duduklah bersama-sama orang yang sentiasa berdoa, berzikir pada pagi dan petang. Duduk bersama mereka. Dan hadis yang masyhur, innama masalul jalis as-salih wa jalis as-su kahamil miski wa nafiqir. Orang yang duduk dengan orang yang saleh dan duduk dengan orang-orang yang jahat, seperti mana orang yang menjual miski, minyak harum. Kalau tidak pun kita boleh beli, habis tak boleh beli, kita dapat bau. Kalau kita berkawan dengan orang yang jahat, orang yang nafiqir, orang yang buat, yang tiup api, yang buat tukang besi, sekurang-kurang kita dapat panas. Sama ada kita terpecik daripada api itu atau kita mendapat bahan panas. Dan anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu kasih. Bila kita ada guru mursyid, wali Allah, kita akan bersama dengan mereka dan bersama dengan syekh-syekh yang di atas. Masya Allah, Masya Allah. Rantaian sufiah, rantaian yang cukup hebat sampai kepada Rasulullah SAW. Saya nak ringkas. Kemudian ni akhir, al-wirdu wirid. Bila kita bertarikat, kita akan ada wirid yang khas. Kita akan amal. Kita telah mubaya'ah
dengan guru, berjanji untuk beramal. Maka amalan yang kita buat tak tinggal-tinggal, nama dia wirid, al-wirdu, wirid nama dia. Nabi sebut, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Lagu mana? Min qauli la ilallah, kamu karena selalukanlah menyebut la ilaha illallah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah kata apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sentiasa kamu kena berselawat. Ini wirid. Kalau kita selalu berselawat, kita kekalkan selawat, begitu setiap hari, maka nama dia wirid. Ibnu Athaillah, la yastahkirul wirda illa jahulun, tidak menganggap, tidak menghina wirid itu, tidak memandang mudah terhadap wirid melainkan orang jahil. Orang yang jahil saja yang menganggap wirid itu suatu yang tidak penting. Orang yang menganggap wirid itu tidak penting, memandang hina dan remeh, memandang enteng, maka orang itu jahul. Jahul, bukan jahilun, jahul, baul, amat-amat jahil. Itu kata Ibnu Athaillah. Sebab itu tutup saya abliah, man la wirdalahu fala waridalah. Siapa-siapa yang tidak ada wirid, maka tidak akan ada warid. Man la wirdalahu fala waridalah. Siapa-siapa yang tidak ada wirid khas, beramal pada setiap hari, maka dia ni tidak akan datang warid. Apa warid? Iaitulah asrar, rahsia-rahsia, ilmu laduni, segala keajaiban, rahsia-rahsia, ma'arif dan asrar, mawahib daripada Allah, kita tidak akan dapat sebab tidak ada wirid. Ini kata Imam Junaid Al-Baghdadi, man la wirdalahu fala waridalah. Yang akhir apa dia? Ini kata Imam Junaid juga, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Tutup dahsyat ni. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa-siapa yang tidak ada wirid, maka dia monyet. Allahu akbar. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa-siapa yang tidak ada wirid, maka dia itu monyet. Jadi sekadar itulah, banyak lagi nak sebut tapi ni dah langgar dah. Tu. Jadi mudah-mudahan kita sama-samalah kita bertarikat. Kita carilah guru musyrik. Alhamdulillah bersama kita ni ada masyayikh tarikah yang ada, kita ambil peluang dan kita hidupkan tarikah kita ni. Banyak guru-guru alim ulama di Malaysia kita ada di Fatani. Syekh Daud Al-Fatani merupakan khalifah tarikat Syatariah. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani merupakan merupakan pengamal tarikat Syatariah. Dan Syekh Pak Da'i Wan Ismail Pak Da'i merupakan khalifah terakhir di Mekah yang memberi ijazah tarikat Syatariah. Pak Da'i ulama tauhid tapi merupakan khalifah tarikat Syatariah. Pak Da'i, Syekh Wan Ahmad dan Syekh Wan Daud, Tok Cik Daud, bukan Syekh Daud, Syekh Wan Daud. Kemudian Syekh Wan Ahmad, kemudian ayah beliau Syekh Wan kemudian baru datang pada Syekh Daud Al-Fatani. Itu tarikat Syatariah yang ada di Patani. InsyaAllah kita akan sama-sama, kita akan sidik, kita akan cuba hidupkan tarikat ni di Malaysia dan di Patani, Indonesia. Dan memang Alhamdulillah kita akan cuba hidup. Sebab apa? Ulama-ulama yang bertarikat ni lain kali kita belajar dengan mereka lain, tak sama dengan yang tak bertarikat. Dia mendakwah dengan aqwal dan dengan ahwal, sedangkan lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Kemudian akhir saya, ayuhlah kita bertarikat agar Allah sentiasa diingat dan dekat, dan amal zikir wirid terikat. Bila kita bertarikat, kita akan terikat. Kita dah janji, terikat. Kita akan terikat, kita akan buat menjadi wirid. Ayuh kita bertarikat agar Allah sentiasa diingat dan dekat. Amal zikir wirid terikat, tanpa
tinggal dasar syariat. Tanpa tinggal dasar syariat, maka hidup kita sentiasa berkat, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, minta maaf kepada alim ulama yang ada. Saya bercakap agak deras sikit, tapi sama-sama untuk ambil berkat daripada para alim ulama. Mudah kami mendapat berkat daripada tuan-tuan. Terima kasih banyak. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan saya di sini nak sikit ada pelajar kita buat kitab ni, Sufi Sejati. Ni saya bagi nama Sufi Sejati di bawah bimbingan Tuan Guru kita Walid Ibrahim dan kata pengantar, dan yang dikarang oleh Muhammad Afif bin Yahya dan Syekh Muhammad Nur Hashim. Dan mereka buat dalam masa 2 minggu, tak silap 2 minggu. Dia pun buat ni, mai kacau saya tak kira. Ni jadi boleh siapa nak beli. Ni dia macam pisang panas ni, laku siapa lambat habis. Dia kena cepat-cepat dia beli ni kitab ni. Dan diterbit oleh pondok saya Mak Hilmuddin dan juga Akademik Warisan Nusantara. Boleh cari di sana kitab ini. Di sini ada menyentuh tentang siapakah sufi yang sebenar, sufi yang beramal dengan syariat, tarikat dan hakikat yang terdapat dalamnya, menceritakan martabat tauhid di si al-sufi, martabat makrifah di si al-sufi, dan zikir dalam mencapai makrifatullah. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembentangan yang penuh semangat daripada Tuan Guru Baba Ahmad Ridauddin bin Abdul Wahab berkaitan dengan kepentingan Tariqah Sufiah kepada ilmu. Semoga kita mendapat manfaat dari apa yang dia telah disampaikan. Seterusnya majlis menjemput sekali lagi Dr. Abdul Rahman Mahmud, anggota Jisah Turut Sufiah Negeri Sembilan, untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada Tuan Guru Baba Ridauddin. Dipersilakan. Standby lagi, Tuan pasang.